Wira yang dilupakan, kisah budi bernilai Rm50 triliun dari Kuala Lumpur ke Kuene. Tepat jam 4 pagi, armada kapal perang Cina dan Amerika Syarikat mula bergerak, serta-merta menggugat pasaran tenaga global. The original uses Japanese yen for monetary values. I will convert the core figures to Malaysian ringgit RM for the context, maintaining the same scale of magnitude. 3 yuan billion is approximately equal to RM 100 million. 50 yuan trillion is approximately equal to RM 6 trillion. Self-correction. Given the need to maintain the shock factor and relative scale within the narrative's international context, it might be more effective to convert the yen directly to ringgit. For the company asset value, 3 yuan billion to RM 100 juta, the cost of equipment, and the uranium value 50 yuan trillion to RM 6 trillion, the scale of the deal. Or just keep the original figure of RM 50 trillion for maximal shock if the conversion scale is too small for global news. I will use the large RM figures for a localized shock. Kapal-kapal itu menceroboh dengan alasan perlindungan ketenteraan di Angola, sebuah negara yang sedang dilanda perang saudara. Matlamat mereka, sebuah lombong uranium bernilai Rm50 triliun, yang menentukan hegemoni tenaga global untuk 100 tahun akan datang. Namun, satu maklumat cemas sahaja sudah cukup untuk membekukan seluruh dunia di tempatnya. Angola telah menandatangani perjanjian rahasia dengan Malaysia. Alasan yang mengejutkan mengapa Malaysia dipilih, melampaui logik modal dan keuntungan. Kisah benar yang mengharukan mengenai keputusan agung seorang rakyat Malaysia yang sanggup meninggalkan RM 100 juta demi mendapatkan RM50 triliun. Kini, kisah inspirasi ini didedahkan. Saya Thomas Miller, dan selama 25 tahun di Jawatan Kuasa Keselamatan Tenaga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, saya telah menganalisis dan mendokumentasikan ketamakan serta peperangan yang berlaku di lokasi-lokasi sumber. Bekerja sebagai seorang penganalisis di dunia ini selama suku abad, saya menjadi lali dengan kebanyakan tragedi. Saya telah menyaksikan tentera upahan membakar kampung demi sebiji berlian di Afrika, dan saya jelik melihat saudara mara saling menembak hanya kerana setitik minyak. Namun, peristiwa yang berlaku di Ibu Pejabat PBB di Geneva pada awal tahun ini merupakan misteri yang paling mengejutkan sepanjang kerjaya analisis saya. Sehingga kini, saya tidak dapat melupakan suasana hari itu. Bilik persidangan dipenuhi dengan bau peluh, dan yang lebih ketara, bau ketamakan. Di tengah-tengah meja, duduklah Menteri Tenaga Angola, Jose Antonio, dikelilingi oleh duta-duta dari Amerika Syarikat, China, dan Perancis. Seperti hiena mengintai mangsa. Situasi itu mudah. Urat biji uranium terbesar dalam sejarah manusia telah ditemui 1.000 meter di bawah tanah di wilayah Luena, selatan Angola. Nilai anggaran sahaja mencecah Rm50 triliun. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah kunci untuk menguasai hegemoni tenaga untuk 100 tahun akan datang. Duta Cina, Li Wei, orang pertama yang menghentak meja. Suaranya bergema di bilik persidangan. Kami memberi amaran kepada kerajaan Angola. Cina telah menyediakan pinjaman sebanyak 50 bilion dolar. Jalan raya, pelabuhan, landasan kereta api kami akan membina semuanya. Anda berani menolak ini? Adakah Anda waras? Wajah Li Wei merah padam. Tidak hairanlah, Cina telah mengerahkan armada laut selatan mereka ke pantai Angola. Ia adalah ugutan tanpa kata, menolak bermakna perang. Kemudian Duta Perancis, Jean-Pierre, yang duduk bertentangan, menyampuk dengan senyuman sinis. Encik Li Wei, jangan terlalu beremosi. Ini bukan masalah yang boleh diselesaikan dengan uang. Jean-Pierre mengeluarkan setumpuk dokumen lama dari saku jaketnya. Ini adalah perjanjian yang ditandatangani semasa zaman penjajahan abad ke-19. Kami, Perancis, mempunyai hak rundingan keutamaan untuk mengekstrak sumber di selatan Angola. Dari segi undang-undang antarabangsa, uranium ini secara de facto adalah milik kami, Menteri Jose. Anda tahu apa yang akan terjadi kepada ekonomi Angola jika kami berundur. Ini bukan lagi ugutan, ini adalah penghinaan. Ia adalah pengisytiharan perang untuk menggantungkan semula rantai masa lalu. Duta Amerika Syarikat juga tidak berdiam diri. Dia berkata dengan nada perlahan tetapi paling mengancam,
uranium adalah aset strategik. Amerika Syarikat tidak boleh membiarkan ia jatuh ke tangan negara yang menyokong keganasan atau yang tidak teruji. Jika Angola membuat pilihan yang salah, kami akan mempertimbangkan semua pilihan termasuk sekatan keuangan. Semua pilihan adalah eufemisme diplomatik untuk mengebom dengan armada ketujuh mereka. Lihatlah, China mengibarkan wang tunai, Prancis menuntut hak berdasarkan dokumen lama, dan Amerika Syarikat menghalalkan senapang. Sesiapa sahaja boleh melihat bahwa Angola terpaksa memilih salah satu daripada tiga kuasa besar ini. Itu adalah nasib negara yang lemah. Saya pun menulis dalam laporan saya bahwa Angola pada akhirnya akan memilih China yang menawarkan wang suapan terbesar atau Amerika Syarikat yang menjanjikan perlindungan ketenteraan. Namun, pada detik itu, Menteri Jose Antonio membuka mulutnya. Sepanjang mendengar ugutan dan ancaman dari tiga duta kuasa besar, beliau hanya memejamkan mata, tidak bersuara sepatah pun, seperti seorang rahib yang menahan bunyi bising yang mengganggu. Apabila dia perlahan-lahan membuka matanya, saya melihat sesuatu yang aneh dalam pandangannya. Ia bukan ketakutan, ia adalah penghinaan dan kesedihan yang mendalam. Tuan-tuan, sudah selesaikah Anda bercakap? Suara Menteri Jose rendah, tetapi beratnya cukup untuk meredakan kekecohan di bilik persidangan. China menawarkan wang, Prancis menuntut hak, dan Amerika Syarikat mempamerkan kuasa. Ya, semua itu bagus. Tetapi ada satu perkara yang Anda terlepas pandang. Menteri Jose memasukkan tangan ke dalam saku dalam sutnya. Semua orang tegang. Adakah beliau akan mengeluarkan kontrak baru atau rakaman rahasia? Tetapi apa yang dia keluarkan membuatkan semua orang di bilik persidangan terkejut. Ia adalah sebuah buku nota lama, lusuh. Kulitnya terkoyak, penuh dengan lumpur dan kotoran, dan warnanya yang asal pun tidak jelas lagi. Di atas meja persidangan PBB, tempat tablet terkini dan pen mata air paling mahal diletakkan, buku nota kotor itu menimbulkan suasana kejanggalan yang pelik. Duta Perancis mencemu. Apa yang Anda coba lakukan sekarang? Adakah ini jenaka? Menteri Jose tidak menjawab. Sebaliknya membelai buku nota itu dengan tangan yang menggigil. Gerak isyaratnya berhati-hati dan khusyuk seolah-olah memegang kitab suci. Buku nota ini mengandungi sesuatu yang lebih berharga daripada uranium Rm50 triliun. Dia perlahan-lahan mengangkat wajahnya, merenung setiap seorang duta kuasa besar. Ketika Anda menawar harga Rm5 triliun, Rm10 triliun, sebuah negara menawarkan keabadian. Ketika Anda menghantar kapal perang, mereka menghantar buku nota ini yang tertulis ikrar darah. Bilik persidangan mula berbisik. Keabadian? Adakah ada negara yang coba mengambil uranium secara percuma? Bukankah itu perbuatan mencuri? Saya sendiri hampir tergelak. Negara gila manakah yang berani bertindak sebegitu? Namun, kata-kata Menteri Jose seterusnya melenyapkan senyuman saya sepenuhnya. Kami akan menandatangani kontrak dengan Malaysia. Bukan sahaja hak perlombongan uranium, tetapi juga pembinaan pelabuhan, pembangunan bandar, dan pengeluaran tenaga seluruh masa depan Angola kami amanahkan kepada Malaysia. Kesunyian seketika. Dan kemudian, letusan kemarahan yang eksplosif. Tidak mungkin. Malaysia, apa yang boleh dilakukan oleh negara kecil itu? Ini penipuan antarabangsa. Duta China menendang kerusinya dan berdiri. Berapa banyak yang Malaysia bayar? Kami akan bayar 2 kali ganda. Tidak. 3 kali ganda. Batalkan kontrak itu sekarang. Menteri Jose tersenyum dingin. Saya katakan ia bukan masalah uang. Anda hanya melihat uranium di bawah tanah, tetapi kami mengingati darah yang tumpah di bumi ini. Dia membuka buku nota lama itu. Di atas kertas yang kekuningan, terdapat tulisan tangan yang tidak kemas dan padat. Ia bukan dokumen diplomatik atau perjanjian. Ia adalah diari kerja tapak pembinaan semasa Perang Saudara Angola 23 tahun lalu. Ini bukan sekadar diari. Ini adalah rekod orang-orang yang kekal apabila semua orang lain meninggalkan kami pada tahun 2002. Air mata menggenang di mata Menteri Jose. Di mana Anda berada ketika itu? Tentara Prancis berundur. Tentara Amerika Syarikat pergi, tetapi orang-orang Malaysia kekal. Mereka kekal bukan untuk keuntungan.
Mereka kekal untuk menyelamatkan kami. Saya terkejut seolah-olah dipukul. Perang Saudara Angola 2002. Saya juga ingat. Masa neraka itu di mana pembunuhan beramai-ramai terburuk dijangka berlaku. Ketika semua orang asing berbaris untuk melarikan diri, apakah yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia di sana? Menteri Zose mengangkat buku nota lama itu dan mengisytiharkan. Tanpa keputusan Encik Hishamuddin, Ketua Pasukan Malaysia yang tertulis di dalam buku nota ini, tiada saya dan tiada Angola hari ini. Oleh itu, perjanjian ini bukan urusan perniagaan. Ini adalah pembayaran budi yang telah tertangguh selama 23 tahun. Apakah isi kandungan buku nota lama itu, sehingga seorang menteri negara sanggup mengetepikan jumlah wang astronomi RM50 triliun demi memilih Malaysia? Siapakah Encik Hishamuddin bin Abdul Razak, rakyat Malaysia, yang mencetuskan panik di kalangan kuasa besar dunia? Untuk mengetahui rahasia itu, kita mesti memutar semula jam ke padang pasir merah Angola pada tahun 2002. Di sana, tertanam kisah orang-orang gila yang tidak pernah kita bayangkan. 2002, Angola. Hanya dengan mendengar nama itu, saya masih meremang. Pada masa itu, saya berkhidmat sebagai penyiasat lapangan PBB, terbang ke seluruh Afrika. Saya melihat tapak pembunuhan beramai-ramai di Luanda dan medan perang berlian di Sierra Leone. Tetapi Angola berbeza. Perang saudara yang berterusan selama 27 tahun antara tentara kerajaan dan pemberontak UNITA telah menodai seluruh benua Afrika. Angka kematian rasmi sahaja mencecah 500.000 dengan lebih 4 juta pelarian. Kampung dibakar hangus menjadi perkara biasa, dan kanak-kanak memegang senapang di medan perang tidak lagi menjadi berita. Di tengah-tengah neraka itu, terdapat sebuah syarikat pembinaan Malaysia. Bina Teguh SDNB Hadi. Mereka sedang membina jalan raya di kawasan Padang Pasir Cuene, kawasan yang dianggap agak selamat di bawah kawalan tentera kerajaan. Ketua tapak itu ialah Encik Hishamuddin bin Abdul Razak. Ketika itu berusia 54 tahun, beliau adalah seorang ketua pasukan veteran yang dihantar dari ibu pejabat di Kuala Lumpur. Saya kemudian dapat memperoleh rekod perkhidmatannya yang tertulis, pendiam, keras kepala, tidak akan berganjak daripada keputusan yang dibuat. Jabatan sumber manusia mungkin menuliskannya sebagai kelemahan, tetapi ironinya, kelemahan itulah yang akan menyelamatkan 2.000 nyawa. Ia adalah subuh pada bulan April. Pagi di Angola pelik. Siang hari, ia adalah panas yang membunuh melebihi 40 derajat, tetapi subuh membawa kesejukan yang menusuk tulang. Hishamuddin tersedar dari tidur oleh bunyi panggilan telepon satelit dalam kesejukan itu. Iya, dari ibu pejabat di KL. Panggilan dari ibu pejabat pada waktu subuh jarang sekali membawa berita baik. Hishamuddin, tarik diri sekarang. Suara pengarah dari ibu pejabat panik. Ada apa? Kami mendapat maklumat kumpulan pemberontak UNITA bergerak. Lebih 2.000 anggota bersenjata menuju ke lokasi awak. Tangan Hishamuddin menggigil. 2.000 orang? Mereka hanya mempunyai 43 orang pekerja Malaysia di tapak itu. Pengawal keselamatan tempatan hanya 15 orang dan mereka hanya berbekalkan beberapa senapang lama. Kami akan hantar helikopter dalam masa 48 jam. Tinggalkan semua peralatan, hanya bawa kaki tangan dan keluar. Arahan dari ibu pejabat jelas. Hishamuddin menamatkan panggilan dan melihat keluar tingkap asrama. Di seberang tapak pembinaan, sebuah kampung kecil kelihatan. Kampung Kuene. Sebuah kampung kecil dengan kira-kira 2.000 penduduk. Kebanyakannya wanita, kanak-kanak, dan orang tua. Lelaki muda sama ada telah dibawa berperang atau telah lama meninggal dunia. Penduduk kampung itu datang ke tapak pembinaan setiap hari untuk membantu bekerja. Sekampit beras yang mereka terima sebagai upah adalah makanan sebulan untuk seluruh keluarga. Anak-anak kampung sering mengekori jurutera Malaysia, belajar bahasa Melayu. Selamat pagi. Terima kasih. Sayang. Suara kanak-kanak yang pelat itu kadang-kadang bergema di padang pasir yang sunyi. Hishamuddin membayangkan wajah kanak-kanak itu, dan dia tahu jika orang Malaysia pergi, kampung itu akan musnah. Pemberontak UNITA terkenal kejam. Mereka membunuh sesiapa sahaja yang bekerja sama dengan tentera kerajaan, tidak kira tua atau muda.
Fakta bahwa mereka membekalkan tenaga kerja kepada syarikat pembinaan Malaysia sudah cukup untuk dianggap sebagai kolaborator kerajaan. Hishamuddin menghubungi ibu pejabat semula. Saya tidak boleh tinggalkan tempat ini. Kesunyian di hujung talian. Apa? Ada penduduk kampung? 2.000 orang. Jika kami melarikan diri, mereka semua akan dibunuh. Nada suara pengarah di ibu pejabat menjadi tajam. Hishamuddin, apa yang awak cakap nih? Itu bukan masalah kita. Saya tidak boleh pergi dan membiarkan mereka dibunuh. Kalau awak kekal di sana, awak pun akan mati. Saya akan kekal. Kesunyian sekali lagi. Kemudian, pengarah di ibu pejabat berkata dengan nada rendah dan dingin. Hishamuddin, awak tahu berapa nilai peralatan di sana? Jentolak, jengkaut, lori dumper, kesemuanya berjumlah Rm 100 juta, Rm 100 juta. Syarikat boleh bangkrut kalau tinggalkan semua tu. Hishamuddin tidak menjawab. Awak masih nak kekal? Awak nak bahayakan nyawa pekerja kita demi orang Afrika? Awak dah gila ke? Kalau awak tak tarik diri sekarang, awak dipecat. Faham? Hishamuddin melihat keluar tingkap dan berkata dengan tenang. Saya akan kekal walaupun dipecat. Panggilan terputus. Hishamuddin memanggil mesyuarat kecemasan untuk semua jurutera Malaysia. Kesemua 43 orang, pukul 5 pagi. Mereka berkumpul di dalam kontena yang dijadikan bilik mesyuarat sementara. Ada yang menggosok mata, ada yang tidak dapat menyembunyikan wajah cemas, ada yang menghisap rokok tanpa henti. Hishamuddin mula bercakap. Saya akan terangkan situasinya. Dia memberitahu mereka tentang pemberontak 2.000 orang, tentang helikopter yang akan tiba dalam 48 jam, dan tentang arahan ibu pejabat untuk berundur. Tetapi Hishamuddin berhenti dan menunjuk keluar tingkap. Di bawah langit yang mula cerah, kelihatan garis luar kampung. Ada 2.000 orang di kampung itu. Jika kita pergi, mereka akan mati. Bilik mesyuarat riuh rendah. Saya akan kekal. Tetapi ini bukan arahan. Sesiapa yang mahu pergi, pergilah. Tiada siapa yang akan menyalahkan Anda. Kesunyian yang berat. 30 saat. Seminit. Masa terasa seperti keabadian. Kemudian, seorang mengangkat tangan. Amirul bin Razali, jurutera termuda, 28 tahun, penempatan luar negara pertamanya. Encik Hisham, saya pun nak kekal. Suaranya bergetar, tetapi matanya tidak goyah. Seorang lagi mengangkat tangan, dan seorang lagi. Daripada 43 orang, 38 memilih untuk kekal. 5 orang memilih untuk berundur dengan alasan keluarga. Hishamuddin tidak menyalahkan mereka. Terima kasih. Mata Hishamuddin berkaca-kaca. Tetapi tiada masa untuk menangis. Baiklah, kita mulakan operasi sekarang. Hishamuddin membentangkan peta tapak. Terdapat 3 laluan yang boleh dilalui oleh pemberontak. Jalan padang pasir di timur, kawasan berbukit di utara, dan dasar sungai kering di barat. Kita mesti sekat ketiga-tiga laluan ini. Amirul bertanya. Kita sekat dengan apa? Kita tak ada senapang pun. Hishamuddin menunjuk ke peralatan pembinaan di luar tingkap. 8 jentolak, 6 jengkaut, 15 lori dumper. Peralatan bernilai Rm 100 juta itu bersinar di bawah cahaya matahari pagi. Kita sekat dengan itu, dengan jentera, ya, kita akan bina tembok pertahanan, dinding tanah dan batu. Kita ada masa 2 hari. Ia kedengaran seperti rancangan orang gila. Membina tembok pertahanan mengelilingi seluruh kampung dalam masa 2 hari. Ia kelihatan mustahil. Tetapi tiada pilihan lain. Kerja bermula. Jentolak menderu membajak tanah. Jengkaut mengangkat batu-batu besar. Lori dumper tanpa henti mengangkut pasir dan kerikil. Suhu melebihi 40 derajat. Permukaan logam mesin yang dipanaskan oleh matahari akan membakar kulit jika disentuh dengan tangan kosong. Air semakin berkurangan. Mereka pada asalnya mempunyai bekalan air minuman untuk 3 hari, tetapi dengan mengambil kira penduduk kampung, ia tidak cukup untuk 1 hari pun. Hishamuddin mengahatkan catuan air kepada 0,5 liter seorang, 0,5 liter di padang pasir. Ramai yang rebah kerana kehausan. Tetapi tiada siapa yang berhenti bekerja. Penduduk kampung juga keluar. Pada mulanya, mereka tidak tahu apa yang berlaku.
Mengapa tiba-tiba orang Malaysia menggali sekitar kampung mereka? Hishamuddin menerangkan situasinya kepada ketua kampung melalui juru bahasa. Pemberontak akan datang. Mereka akan tiba dalam masa 2 hari. Wajah ketua kampung menjadi pucat. Mereka datang untuk membunuh kami, ya. Tetapi kami akan menghalang mereka. Ketua kampung merenung Hishamuddin. Mengapa? Anda boleh melarikan diri. Mengapa Anda lakukan ini untuk kami? Hishamuddin tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil penyodok dan menyodok tanah. Ketua kampung menangis. Dan kemudian dia menjerit kepada penduduk kampung. Semua orang keluar. Ambil penyodok. Kita pertahankan kampung kita dengan tangan kita sendiri. Wanita-wanita keluar. Orang-orang tua keluar. Malah kanak-kanak pun keluar. Di antara mereka, seorang pemuda berusia 22 tahun, Jose. Ya, dialah menteri yang 23 tahun kemudian membekukan kuasa besar di bilik persidangan PBB. Jose pada masa itu adalah pemuda yang kurus. Ibu bapanya telah meninggal dunia 2 tahun lalu dalam serangan pemberontak dan dia dibesarkan oleh neneknya. Jose mengambil penyodok dan bergegas ke barisan hadapan. Dalam kampung yang kekurangan lelaki muda, dia adalah pekerja yang berharga. Hishamuddin melihat Jose buat kali pertama pada hari itu. Pemuda yang bekerja tanpa henti, mengangkut tanah di bawah terik matahari tengah hari. Hishamuddin menghampiri dan bertanya, "Nama awak?" "Jose." "Ibu bapa awak?" Pemuda itu menundukkan kepala. "Mereka tiada." Hishamuddin merenung pemuda itu seketika. Dan kemudian dia menghulurkan bekas air minumnya. "Ini bahagian awak. Minumlah." "Encik, saya tak apa-apa." Malam itu, Hishamuddin berkongsi catuan airnya sendiri dengan penduduk kampung tanpa pengetahuan sesiapa. 2 hari berlalu. Ajaibnya, tembok pertahanan itu siap, setinggi 3 meter, sepanjang 2 kilometer. Ia tidak sempurna, tetapi sekurang-kurangnya ia boleh menghalang pencerobohan kendaraan. Hishamuddin mengumpulkan penduduk kampung. "Sila pindah ke dataran tengah kampung. Itu tempat paling selamat." 2.000 orang mula bergerak. Ibu-ibu menggendong anak, orang tua bertongkat, kanak-kanak ketakutan. Mereka memasuki lingkaran pertahanan yang dibina oleh orang Malaysia dan mereka menunggu. Ia adalah sejurus sebelum subuh keesokan harinya. Debu mula kelihatan di ufuk timur. Amirul mengangkat teropongnya. "Encik Hisham," mereka datang. Wajah Hishamuddin tegang. "Berapa ramai?" "Tidak terkira. Ratusan. Saya rasa lebih 1.000 orang. Mereka adalah pemberontak." Kendaraan yang dipanggil teknikal dengan mesingan dipasang di atas truk, askar bersenjata, malah kanak-kanak askar. Mereka menghampiri, menaikkan debu. Hishamuddin mengambil telepon satelit. Dia menghubungi talian kecemasan tentera pengaman PBB, ini tapak pembinaan Bina Teguh, kawasan Kuene, Angola. Pemberontak menghampiri. Minta bantuan kecemasan. Jawaban yang kembali adalah terdesak. Tiada pasukan yang tersedia pada masa ini. Pasukan terdekat memerlukan sekurang-kurangnya 96 jam untuk tiba. 96 jam. 4 hari. Mereka perlu bertahan selama 4 hari melawan pemberontak bersenjata. Hanya dengan beberapa senapang lama dan peralatan pembinaan bernilai Rm100 juta. Hishamuddin melihat ke langit. Langit timur diwarnai merah darah. Kendaraan tempur pemberontak berhenti di hadapan tembok pertahanan. Suara lantang bergema dari pembesar suara. "Orang-orang di sana, jika Anda tidak beredar dalam 30 menit, kami akan bunuh semua orang." 38 orang Malaysia dan 2.000 penduduk kampung dan 2.000 pemberontak bersenjata yang membanjiri ufuk. Pintu neraka hampir dibuka. Komander pemberontak nampaknya menjangkakan mereka akan berundur dalam 30 menit. Sudah tentu. Orang awam, bukan tentera biasa, tidak mungkin bertahan di hadapan angkatan bersenjata. Tetapi 30 menit berlalu, dan tiada pergerakan dari belakang tembok pertahanan. Komander pemberontak mengambil pembesar suara lagi. "Amaran terakhir. Berundur atau kami akan menyerang." Hishamuddin mengambil pembesar suara dan memanjat tembok pertahanan. Amirul cuba menghalangnya. "Encik Hisham, bahaya." "Tak apa." Hishamuddin berdiri perlahan-lahan di atas tembok pertahanan di hadapan mata pemberontak, dan dia berkata dengan pembesar suara,
diterjemahkan serentak oleh penterjemah di sebelahnya dalam bahasa Portugis. Kami tidak akan beredar. Jika Anda mahu mengambil penduduk kampung ini, Anda perlu kalahkan kami dahulu. Kesunyian seketika. Kemudian, kedengaran bisikan dari pihak pemberontak. Orang-orang itu dah gila ke? Kenapa orang Asia itu buat macam tu? Komander pemberontak kelihatan keliru. Ini adalah kali pertama situasi seperti ini berlaku. Biasanya, orang asing adalah orang pertama yang melarikan diri karena mereka takut kehilangan nyawa. Tetapi orang-orang Asia itu bukan sahaja tidak lari, mereka malah berdiri di atas tembok pertahanan, mencabar mereka. 30 menit lagi berlalu, dan kemudian tembakan pertama bergema. Tang! Peluru menembusi tanah betul-betul di sebelah Hishamuddin. Tembakan amaran. Turun. Kalau tak, kepala kau yang kena. Hishamuddin tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengibarkan bendera jalur gemilang di atas tembok pertahanan. Ia bukan senjata canggih. Ia hanya bendera Malaysia lama yang tergantung di asrama tapak. Melihat jalur gemilang berkibar di tiup angin, seorang demi seorang jurutera Malaysia memanjat tembok pertahanan. Kesemua 38 orang berdiri di atas tembok pertahanan. Ia adalah kegilaan. Ia seperti menjadikan diri mereka sasaran tembakan. Tetapi tindakan gila itulah yang menghentikan pemberontak. Dari sudut pandangan mereka, ia adalah komplikasi. Jika hanya penduduk kampung, mereka akan teruskan sahaja. Tetapi itu adalah orang asing. Lebih-lebih lagi, rakyat negara maju Malaysia. Pembunuhan beramai-ramai rakyat negara maju boleh mencetuskan tindak balas masyarakat antarabangsa. Walaupun pemberontak UNITA tidak kisah tentang pendapat antarabangsa, Perang Saudara Angola berada di peringkat akhir dengan perbincangan damai sedang berjalan. Kad pembunuhan beramai-ramai orang asing adalah terlalu berat. Hari berlalu tanpa komander membuat keputusan. Hari pertama bermula, pemberontak memilih untuk mengepung, bukannya menyerang. Mereka mengepung sepenuhnya kampung, mula mengenakan tekanan. Mereka mengira bahwa apabila air dan makanan kehabisan, pertahanan akan runtuh dengan sendirinya. Situasi itu bertambah buruk dengan cepat. Air tidak mencukupi. 2.000 orang tidak mempunyai air yang cukup untuk diminum. Hishamuddin mengurangkan lagi catuan air. 0,3 liter seorang, 0,3 liter. Semakin ramai yang rebah karena kehausan, terutamanya orang tua dan kanak-kanak. Ia adalah subuh hari kedua. Pemberontak mula bergerak, bunyi mortar bergema. Peluru meriam pertama jatuh di pinggir kampung Kuene. Jeritan kedengaran. Orang ramai panik. Tetapi Hishamuddin tenang. Jangan berselerak. Berkumpul di dataran tengah. Mereka tidak akan menyerang di sana. Keputusannya, betul. Pemberontak tidak menyerang terus ke pusat kampung. Mereka menjatuhkan peluru meriam di pinggir, mewujudkan suasana ketakutan. Ia adalah perang psikologi untuk menggalakkan penyerahan diri. Namun, masalah timbul. Seorang jurutera Malaysia cedera. Serpihan terkena kakinya. Peti pertolongan cemas di tapak adalah segala-galanya yang mereka ada. Serpihan perlu dikeluarkan segera. Hishamuddin sendiri mengambil pinset. Gigit ini. Jangan menjerit. Takut mereka dengar. Jurutera yang cedera itu menggigit tuala. Apabila tangan Hishamuddin mengeluarkan serpihan itu, air mata mengalir dari mata jurutera itu. Tetapi dia tidak bersuara hingga akhir. Pada tengah hari kedua, suhu melebihi 45 derajat. Panas seperti neraka. 2.000 penduduk berkumpul di dataran tanpa tempat teduh. Kanak-kanak mula menangis. Lapar, dahaga. Pada ketika itu, Jose menghampiri Hishamuddin. Di tangannya, sebuah cawan berisi air. Encik Hisham, minumlah ini. Hishamuddin menggelengkan kepala. Mana awak dapat air ni? Bahagian saya. Tapi Encik Hisham nampak lebih susah. Mata Hishamuddin bergetar. Pemuda berusia 22 tahun itu sanggup memberikan airnya sendiri, walaupun dia sendiri dahaga dan lapar. Hishamuddin menepuk bahu Jose. Terima kasih. Tapi awak yang minum. Saya tak apa-apa. Betul ke? Ya, kami orang dewasa, kami boleh tahan sikit. Jose mengangguk dan beredar. Hishamuddin merenung belakang pemuda itu seketika. Malam itu, Hishamuddin secara diam-diam membawa catuan makanannya sendiri kepada Jose. Dia memberikannya kepada nenek Jose,
dengan alasan, "Tolong tambahkan untuk nenek." Nenek Jose menangis ketika menerima makanan itu. "Mengapa? Kenapa kamu buat semua ini untuk kami?" Hishamuddin tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke langit. Langit malam padang pasir yang ditaburi bintang. Hari ketiga menjelang. Situasi bertambah buruk. Air hampir habis. Makanan juga hampir habis. Pemberontak masih mengepung, menunggu. Masa berpihak kepada mereka. Hishamuddin memanggil Amirul. "Kita mesti cari air." "Di mana?" "Ini padang pasir," encik Hisham. "Mesti ada air bawah tanah. Kita dah buat kajian geologi masa bina jalan, kan?" "Ada data tuh." Mata Amirul bersinar. Mereka mencari data geologi. Dan mereka menemui kemungkinan takungan air bawah tanah 30 meter di bawah dataran tengah kampung. "Bawa jengkaut ke sini." Bunyi jengkaut bergema di padang pasir. Pemberontak pasti menyadarinya, tetapi mereka tidak menyerang. Mungkin mereka ingin tahu apa yang berlaku. 10 meter, 20 meter, 25 meter. Tiada apa-apa yang keluar. Wajah orang ramai mula menunjukkan keputusasaan. "Tak jadi ke, encik Hisham?" Suara Amirul bergetar. Hishamuddin tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata kepada pengendali jengkaut, 5 meter lagi, 28 meter, 29 meter, 30 meter." Dan pada detik itu, glug-glug, air menyembur keluar. Ia adalah air berlumpur, tetapi ia jelas air. Air, ada air. Orang ramai menjerit kegembiraan. Kanak-kanak berlari ke arahnya. Orang tua berlutut dan berdoa. Air mata mengalir dari mata Hishamuddin. Dia berpaling, tidak mahu sesiapa melihatnya. Tetapi Jose melihatnya, dan tidak akan melupakan detik itu seumur hidupnya. Selepas air keluar, keadaan bertambah baik sedikit. Semangat orang ramai meningkat. Harapan muncul di tengah-tengah keputusasaan yang hampir membawa maut. Walau bagaimanapun, pemberontak masih di situ. Ia adalah subuh hari keempat. Bunyi kuat kedengaran dari langit timur. Bunyi helikopter. Orang ramai memandang ke langit. Helikopter dengan tanda PBB kelihatan terbang ke arah mereka. "Tentara PBB, bantuan dah sampai," sorakan bergema. Pemberontak mula berundur dengan pantas. Mereka tidak mahu bertembung secara langsung dengan tentara PBB. Truk-truk itu hilang, menaikkan debu. 4 hari neraka berakhir. Komander pasukan pengaman PBB turun dari helikopter. Dia melihat tembok pertahanan, melihat telaga air bawah tanah, dan melihat bendera jalur gemilang. "Anda semua yang buat ini." Hishamuddin mengangguk. "Luar biasa. Sungguh luar biasa. Macam mana Anda terfikir?" Hishamuddin tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat penduduk kampung. Orang yang menangis, orang yang ketawa, orang yang berpelukan. Kesemua 2.000 orang terselamat. Semua jurutera Malaysia juga selamat. Ada yang cedera, tetapi tiada kematian. Satu keajaiban. Tidak, bukan keajaiban. Ia adalah hasil keputusan gila seorang lelaki dan pengorbanan orang-orang yang mengikutinya. Malam itu, penduduk kampung mengadakan jamuan kecil. Mereka hampir tiada apa-apa, tetapi mereka mahu menunjukkan rasa terima kasih mereka. Ketua kampung menghampiri Hishamuddin. Di tangannya dipegang sebuah buku nota lama. "Apa ini?" "Kami ingin berikannya kepada encik. Tuliskan kisah encik di sini. Kami mahu ia kekal sebagai sejarah kampung kami." Hishamuddin menerima buku nota itu. Malam itu, dia menulis ayat pertama. "Hari ini, kita selamat." Tiada siapa yang tahu pada masa itu, buku nota itulah yang akan mengatasi nilai Rm 50 triliun di bilik persidangan PBB 23 tahun kemudian. Namun, kisah sebenar tidak berakhir di sini. Selepas Perang Saudara berakhir, semua orang asing meninggalkan Angola, Syarikat Perancis, Badan Amal Amerika, malah kaki tangan PBB. Tetapi Hishamuddin tidak pergi. Kenapa dia kekal di Angola yang telah menjadi runtuhan, sedangkan dia boleh pulang sebagai wira? Untuk mengetahui sebabnya, kita mesti mendengar cerita sejurus selepas perang berakhir. Perang Saudara secara rasmi berakhir 2 bulan kemudian. Perang 27 tahun tamat, perjanjian damai ditandatangani, dan pemberontak UNITA dibubarkan.
Sorakan bergema di seluruh Angola. Orang ramai keluar ke jalanan, menangis dan ketawa. Tetapi kampung Kuene berbeza. Perang sudah tamat, tetapi yang tinggal hanyalah runtuhan. Rumah-rumah roboh, tanah ladang terbiar. Tiada hospital, tiada sekolah, tiada kemudahan untuk minum air bersih. Perintah rasmi untuk berundur datang dari Ibu Pejabat Bina Teguh. Hishamuddin, tahniah, baliklah. Peralatan RM 100 juta hampir semuanya rosak. Ia kerugian besar bagi syarikat. Namun, Ibu Pejabat tidak memecat Hishamuddin. Sebaliknya, mereka melayannya sebagai wira. Media menyiarkan secara meluas tentang rakyat Malaysia yang menyelamatkan 2.000 nyawa. Dia dijanjikan kenaikan pangkat jika pulang. Tetapi Hishamuddin tidak pergi. Saya akan tinggal di sini sebentar lagi. Kenapa? Apalagi yang perlu dilakukan sekarang perang dah tamat, ada sesuatu yang Hishamuddin tinggalkan. Dia berjanji kepada ketua kampung sebelum beredar, saya akan datang lagi, pasti. Ia bukan janji kosong. Hishamuddin bersungguh-sungguh, sebab itulah dia tidak pergi. Daripada pulang, dia kekal di kampung Kuene atas kapasiti pribadi. Amirul juga kekal, dan 3 jurutera lain menyertai mereka. Tiada gaji, tiada sokongan syarikat. Mereka hidup dengan menggunakan simpanan pribadi. Ia adalah tindakan gila. Walaupun perang berakhir, Angola tidak selamat, jenayah berleluasa. Penyakit berjangkit merebak, jenayah yang menyasarkan orang asing sering berlaku. Keluarga Hishamuddin membantah. Isterinya menangis melalui telepon. Abang, tolonglah balik. Anak-anak rindu abang. Hishamuddin berbelah bahagi. Dia mempunyai 2 anak di Malaysia, tetapi dia tidak kembali hingga ke akhir. Maaf, sekejap lagi. Saya akan balik bila kerja di sini dah siap. Sekejap lagi itu menjadi 3 tahun. Perkara pertama yang Hishamuddin mulakan ialah membaik pulih telaga air. Telaga yang digali semasa pengepungan 4 hari itu adalah kemudahan sementara. Mereka perlu membina kemudahan rawatan air yang betul. Mereka menerima bantuan keuangan kecil-kecilan dari Malaysia, wang yang dikumpulkan oleh komuniti Malaysia tempatan. Hanya beberapa puluh ribu ringgit, tetapi ia adalah jumlah yang besar di Angola. Apabila kemudahan air bersih siap, penduduk kampung mengadakan perayaan air bersih. Orang di negara kaya tidak tahu betapa berharganya itu. Tetapi bagi orang yang hidup dengan minum air kotor di padang pasir, air bersih adalah keajaiban. Seterusnya sekolah. Kampung itu tiada sekolah. Sekolah terdekat 50 kilometer jauhnya. Kanak-kanak tidak berpeluang mendapat pendidikan. Hishamuddin memutuskan untuk membina sekolah. Dia meminta bantuan dari kerajaan Malaysia, tetapi tindak balasnya lambat. Angola, di mana itu? Sebaliknya, bantuan datang dari sektor swasta. Badan bukan kerajaan kecil Malaysia, derma dari komuniti Malaysia, dan dana misi dari gereja Malaysia. Dengan wang yang sedikit, mereka membina sekolah. Ia adalah bangunan yang sukar untuk dipanggil bangunan. Bangunan 1 tingkat yang dibina dengan bata tanah, bumbung zinc. Tetapi bagi penduduk kampung, ia adalah tempat yang lebih suci daripada gereja. Hari perasmian. Seluruh kampung berkumpul. Hishamuddin memotong reben. Di sebelahnya, berdiri Jose. Jose, mulai hari ini, awak akan bekerja di sekolah. Betul ke? Awak akan mengajar anak-anak kampung. Ajar mereka bahasa Melayu juga. Mata Jose bersinar. Pemuda itu menjadi guru pertama di kampung. Tiada meja yang betul di dalam bilik darjah. Buku teks juga kurang. Tetapi Jose mengajar dengan lebih bersemangat daripada sesiapapun. Hishamuddin sendiri mengajar bahasa Melayu. Kepada Jose dan kepada kanak-kanak, selamat pagi. Selamat pagi, bagus. Seterusnya ini. Terima kasih, terima kasih. Jose menyerapnya seperti span. Bukan sahaja bahasa Melayu, tetapi matematik, sains, sejarah, dia seorang yang pintar. Hishamuddin melihat potensi dalam pemuda itu. Pemuda ini berbeza. Jika dia mendapat pendidikan yang betul, dia akan menjadi orang besar. Jose mempunyai kisah istimewa. Ibu bapanya meninggal dunia 2 tahun lalu dalam serangan pemberontak. Bapanya ditembak mati karena bekerja sama dengan tentera kerajaan, dan ibunya meninggal dunia tidak lama kemudian karena terkejut. Jose dibesarkan oleh neneknya.
miskin, sukar untuk makan sekali sehari. Hishamuddin membiayai perbelanjaan hidup Jose. Bukan sahaja perbelanjaan hidup, tetapi juga ubat-ubatan neneknya walaupun dia sendiri tiada gaji. Amirul bertanya, "Encik Hisham, kenapa Encik buat banyak sangat untuk pemuda tu?" Hishamuddin tidak menjawab seketika. Dan kemudian dia berkata perlahan-lahan, "Sebab saya pun macam tu masa kecil. Ya, ayah saya terselamat daripada kekacauan selepas Perang Dunia Kedua di KL. Kami tinggal di Pondok Buruk. Kalau dapat makan sekali sehari pun dah bagus. Tetapi seorang mubalik Amerika membantu ayah saya. Dia hantar ayah ke sekolah bagi makanan. Kerana itu, ayah berjaya dan saya pun dibesarkan macam ni." Hishamuddin melihat ke langit. "Saya mesti membalas budi itu. Macam mana orang lain buat untuk saya pun buat untuk orang lain." Amirul tidak berkata apa-apa. Masa berlalu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekolah itu bertambah besar. Bilangan pelajar meningkat dari 50 kepada 200. Kampung itu juga berubah. Sebuah klinik didirikan. Jalan raya mudah dibina. Sebuah pasar kecil mula dibuka. Kampung yang runtuh itu perlahan-lahan hidup semula. Hishamuddin mendokumentasikan setiap hari dalam buku nota lama yang diberikan oleh ketua kampung. Hari ini, kerja pembesaran peringkat kedua kemudahan air bersih selesai. Jose bersemangat mengajar anak-anak kampung. Pemuda yang baik, Amirul kena malaria. Nasib baik ada ubat. Hari ini, bayi pertama dilahirkan di kampung selepas perang. Ia adalah diari dan juga sejarah kampung. Buku nota itu mengandungi sesuatu yang lebih berharga daripada Rm50 triliun. Kisah manusia, rekod harapan, dan pengorbanan seorang rakyat Malaysia. 5 tahun berlalu, Jose datang mencari Hishamuddin. "Encik Hisham, saya nak belajar di Malaysia." "Malaysia? Betul ke?" "Ya, saya nak tahu lebih banyak tentang negara Encik. Dan saya nak belajar banyak dan balik semula." Air mata mengalir dari mata Hishamuddin. "Jose." Hishamuddin memegang bahu Jose. "Awaklah harapan kampung ini. Belajar bersungguh-sungguh dan balik, dan ubah negara ini." Jose berlepas ke Malaysia. Yuran pengajiannya dibiayai oleh gabungan beasiswa kerajaan dan derma swasta. Pada hari Jose berlepas, seluruh kampung datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Jose berdiri di hadapan Hishamuddin. "Encik Hisham, boleh saya panggil Encik Ayah?" Mata Hishamuddin merah. "Ya, boleh, Ayah. Terima kasih. Saya pasti akan balik. Saya pasti akan membalas budi ini." Mereka berpelukan. Penduduk kampung menangis. Apabila pesawat berlepas, Jose melihat keluar tingkap. Kampung yang semakin kecil, benua Afrika yang semakin kecil, dan dia berikrar dalam hati, "Saya pasti akan balik. Saya pasti akan membalas budi ini." Janji itu akan dikotakan 18 tahun kemudian, dalam bentuk Rm50 triliun yang tidak dapat dibayangkan. Mari kita kembali ke masa kini. Ibu pejabat PBB di Geneva, detik Menteri Jose Antonio meletakkan buku nota lama itu di atas meja. Saya duduk di sudut bilik persidangan, melihat semuanya. Sejujurnya, pada mulanya saya juga mencemu. Buku nota lama, bawa macam buku nota sekolah rendah ke meja rundingan Rm50 triliun. Duta Prancis, Jean-Pierre, nampaknya berfikiran sama. "Menteri, adakah Anda bergurau? Apakah cebisan kertas yang seperti sampah itu?" Ekspresi Menteri Jose berubah. Matanya bernyala. "Sampah? Kami sedang membincangkan masa depan yang bernilai ratusan triliun ringgit. Kami tiada masa untuk membazir dengan kisah dongeng." Menteri Jose berdiri perlahan-lahan, dan dia mengangkat buku nota itu. "Adakah Anda tahu apa ini?" Duta-duta itu tidak tahu, dan mereka tidak mahu tahu. "Ini adalah rekod orang yang kekal dan mempertaruhkan nyawa mereka di kampung kami apabila negara Anda, Perancis, melarikan diri 23 tahun yang lalu." Bilik persidangan senyap. Menteri Jose membuka buku nota itu. Halaman pertama. Dia mula membaca dengan suara yang bergetar. 15 April. Hari ini, kita selamat. Pemberontak berundur. 2.000 penduduk kampung selamat. 38 orang Malaysia selamat. Syukur kepada Tuhan.
Kesunyian meliputi bilik persidangan. Menteri Jose membalik halaman. 20 April. Air tidak cukup. Saya berikan bahagian saya kepada penduduk kampung. Ada seorang pemuda bernama Jose. Dia kehilangan ibu bapa. Matanya jernih. Saya risau tentang pemuda itu. Dia mengangkat wajahnya dan melihat duta-duta kuasa besar. Jose itu adalah saya. Dia membalik halaman lagi. 3 Mei. Arahan pulang dari ibu pejabat saya tolak. Kerja di sini belum selesai. Saya tidak boleh tinggalkan penduduk kampung begini. 15 Mei. Saya putuskan untuk membina sekolah. Tiada uang. Saya perlu gunakan uang persaraan saya. Apa yang perlu saya katakan kepada istri saya? 2 Jun. Jose kata dia mau belajar bahasa Melayu. Saya ajar dia selamat pagi. Dia meniru sepanjang hari. Pemuda yang bersemangat. Suara Menteri Jose mula bergetar. 20 Julai. Nenek Jose meninggal dunia. Sekarang pemuda itu sebatang kara. Saya mesti menjaganya. Seperti anak saya sendiri. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi dia tidak berhenti. 3 tahun kemudian. Jose menjadi nadi sekolah kampung. Pemuda ini akan menjadi orang besar. Pasti. 5 tahun kemudian. Jose lulus ke Malaysia untuk belajar. Hari paling gembira dalam hidup saya. Pemuda ini akan belajar dan kembali. Dan mengubah negara ini. Menteri Jose menutup buku nota itu. Buku nota ini mengandungi semua rekod yang ditulis oleh ayah Hishamuddin semasa saya membesar. Dari memberi saya makan, pakaian, hinggalah menghantar saya ke Malaysia untuk belajar. Tanpa beliau, saya tidak akan berada di sini hari ini. Saya mungkin sudah mati atau hidup sebagai buta huruf. Dia melihat terus kepada duta Cina, Li Wei. Duta Li Wei, negara Anda menawarkan 50 bilion dolar, jumlah yang mengagumkan. Tetapi saya tanya, adakah Cina pernah menumpahkan darah untuk Angola? Adakah orang Cina pernah membesarkan pemuda Angola seperti anak mereka sendiri? Duta Li Wei cuba membuka mulut, tetapi Menteri Jose mengangkat tangan. Tak perlu jawab. Saya tahu. Jawabannya tidak. Dia mengalihkan pandangannya kepada Duta Perancis. Duta Jean-Pierre, negara Anda membawa perjanjian zaman penjajahan. Perjanjian abad ke-19. Saya tahu semua yang negara Anda lakukan kepada nenek moyang kami melalui perjanjian itu. Perdagangan hamba, rompakan sumber, pembunuhan budaya. Adakah itu yang Anda panggil hak? Wajah Jean-Pierre menjadi merah padam, tetapi dia tidak dapat membantah. Akhirnya, Menteri Jose melihat Duta Amerika Syarikat. Duta Amerika Syarikat, negara Anda menyebut semua pilihan, sekatan keuangan, dan mungkin pilihan ketenteraan. Saya tahu Anda menggugut, tetapi saya tanya, apa yang Amerika Syarikat lakukan semasa Perang Saudara Angola? Anda menjual senjata kepada pemberontak UNITA, bukan? Peluru yang digunakan untuk membunuh rakyat kami dijual oleh negara Anda. Bilik persidangan membeku. Menteri Jose memeluk buku nota lama itu ke dadanya. Anda semua mengira untung dan rugi. Tetapi kami mengingati budi dan dendam, dan kami telah memilih untuk membalas budi. Dia membuat pengisytiharan terakhirnya. Kerajaan Angola menandatangani kontrak eksklusif dengan Malaysia. Semua hak perlombongan uranium, kemudahan penapisan, dan hak ekspor semuanya diserahkan kepada Malaysia. Ini bukan rundingan. Ini adalah keputusan. Apa syaratnya? Duta Cina bertanya dengan nada keras. Berapa Malaysia bayar? Kami bayar 2 kali ganda. Menteri Jose tersenyum. Malaysia tidak meminta apa-apa. Ya, kerajaan Malaysia berjanji untuk meninggalkan 70% daripada hasil perlombongan kepada Angola. 30% selebihnya akan dilaburkan semula dalam pemindahan teknologi dan pembangunan sumber manusia. Secara de facto, semuanya adalah milik kami. Bilik persidangan riuh rendah. Ia adalah syarat yang mustahil. Saya sendiri tidak percaya. Menyerahkan lombong Rm50 triliun secara percuma? Adakah itu mungkin? Tetapi kata-kata Menteri Jose seterusnya menjelaskan segalanya. 23 tahun lalu, orang Malaysia meninggalkan Rm100 juta untuk menyelamatkan 2.000 nyawa. Hari ini, kami meninggalkan Rm50 triliun untuk membalas budi.
Inilah jawaban kami. Mesyuarat itu berakhir begitu sahaja. Duta-duta kuasa besar berdiri tanpa berkata apa-apa. Ia adalah kali pertama dalam sejarah kuasa besar yang mengugut dengan kapal perang dan modal berlutut di hadapan sebuah buku nota lama. Saya mengejar Menteri Jose Antonio yang meninggalkan bilik persidangan. Menteri, boleh saya bercakap sebentar? Dia menoleh. Ada apa? Saya Thomas Miller, penganalisis jawatan kuasa keselamatan tenaga PBB. Boleh saya tanya satu soalan sahaja? Silakan. Di manakah Encik Hishamuddin bin Abdul Razak sekarang? Wajah Menteri Jose menjadi gelap. Dia di Malaysia, sudah tua. Adakah Anda berjumpa dengannya baru-baru ini? Tidak. Saya sibuk. Suaranya bergetar. 18 tahun saya tak jumpa dia. Selepas jadi menteri, lagi sibuk. Itu hanya alasan. Hanya alasan. Dia menundukkan kepala. Selepas ini selesai, saya pasti akan pergi menemuinya. Saya mesti pulangkan buku nota ini. Ini bukan milik saya. Ini milik dia. Pada saat itu, saya memutuskan. Saya mesti merekodkan kisah ini. Saya mesti memberitahu dunia bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada RM50 triliun. Ada sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan uang. Dan kisah orang-orang yang mempertahankan perkara berharga itu. Selepas mesyuarat Geneva, dunia terbalik. Wall Street Journal muka depan. Angola serahkan uranium RM50 triliun kepada Malaysia, kuasa besar terkejut. Editorial New York Times. Budi 23 tahun mengatasi RM50 triliun. Le Monde Perancis. Penghinaan kalah kepada Malaysia di Afrika. Agensi berita Xinhua China. China gagal dalam rundingan Angola, tamparan diplomatik, tidak dapat dielakkan. Media di seluruh dunia melaporkan kejadian ini. Tetapi kuasa besar tidak akan berundur begitu sahaja. China bergerak dahulu. Mereka menghantar notis amaran kepada Angola. Tuntut bayaran balik pinjaman 50 bilion dolar sedia ada dengan segera. Ia adalah ugutan de facto. Ekonomi Angola bergantung kepada pinjaman China. Jika diminta bayaran balik sekaligus, negara itu akan muflis. Perancis juga tidak berdiam diri. Mereka mengumumkan akan mempertimbangkan sekatan peringkat EU. Bekalan sumber strategik secara eksklusif kepada satu negara mengancam ketentraman antara bangsa. Amerika Syarikat lebih terang-terangan. Jurucakap Jabatan Negara mengadakan sidang akhbar. Kami menggesa Angola untuk mengkaji semula keputusannya. Jika tidak, kami terpaksa mengambil langkah yang perlu. Langkah yang perlu ungkapan diplomatik yang membayangkan campur tangan ketenteraan. Malah, Armada ke-7 Tentara Laut AS mula bergerak ke pantai Angola. Armada Laut Selatan Cina juga bergerak. Kapal induk Prancis, Charles de Gaulle, juga. 30 kapal perang berkumpul di perairan Angola. Ini adalah babak yang saya ceritakan di awal kisah. Seluruh dunia memberi tekanan kepada Angola. Kuasa besar dunia menghantar kapal perang untuk menghadapi sebuah negara kecil Afrika. Kekecohan merebak di dalam Angola sendiri. Ahli politik pembangkang bangkit. Adakah Anda waras? Kita nak berperang dengan Amerika demi Malaysia? Negara akan musnah kalau bayar balik pinjaman China. Mereka menuntut pemecatan Menteri Jose. Penunjuk perasaan turun ke jalanan. Beribu-ribu orang berkumpul di hadapan bangunan kerajaan. Tetapi sesuatu yang menakjubkan berlaku. Tunjuk perasaan sokongan adalah lebih besar daripada tunjuk perasaan bantahan. Jangan lupa Budi, bersama Malaysia, penduduk dari Kampung Kuene, Kampung Jose, menaiki bas ke Luanda. Di tangan mereka dipegang bendera jalur gemilang. Sama seperti jalur gemilang yang didirikan di tembok pertahanan 23 tahun lalu. Satu wawancara dijalankan di lokasi tunjuk perasaan. Seorang lelaki tua berdiri di hadapan kamera. Saya berada di kampung itu 23 tahun lalu. Orang Malaysia menyelamatkan kami dengan nyawa mereka. Bagaimana kami boleh melupakan budi itu? Seorang wanita muda berkata, saya dilahirkan di kampung itu. Saya belajar di sekolah yang dibina oleh Malaysia. Tanpa sekolah itu, saya pasti buta huruf sekarang. Penunjuk perasaan terus bertambah. Beribu-ribu menjadi puluhan ribu menjadi ratusan ribu. Tunjuk perasaan terbesar dalam sejarah Angola.
Tetapi yang menakjubkan, tiada kekerasan sama sekali. Orang ramai berarak dengan aman, menyanyi. Seseorang memainkan lagu Malaysia, Rasa Sayang. Di tengah-tengah Afrika, lagu Rasa Sayang bergema. Ratusan ribu orang menyanyikannya bersama, dengan sebutan yang pelat, tetapi dengan hati yang ikhlas. Pemandangan ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. CNN, BBC, Al Jazeera semuanya menjadikannya berita utama. Angola, ratusan ribu tunjuk perasaan sokong Malaysia, nyanyi Rasa Sayang. Pendapat antara bangsa mula berubah. Pada mulanya, kebanyakan reaksi adalah Angola dah gila. Tetapi selepas melihat rakaman tunjuk perasaan, ia berubah. Orang-orang itu bersungguh-sungguh. Mereka memilih dengan hati, bukan dengan wang. Di media sosial, tanda pagar, sokong Angola kerana tidak lupa budi menjadi tular. Di Malaysia, tindak balasnya juga eksplosif. Kata kunci carian masa nyata, 1, Menteri Angola Jose Hishamuddin siapa? Stesen TV berlumba-lumba membuat liputan khas mengenai perang saudara Angola 23 tahun lalu. Mereka menjejaki Encik Hishamuddin. Beliau tinggal di sebuah pangsapuri kecil di pinggir Kuala Lumpur, berusia 77 tahun, bersara sunyi bersama istrinya. Wartawan berkerumun. Encik Hisham, adakah Encik tahu tentang kes Angola? Hishamuddin menjawab dengan tenang. Saya lihat berita. Apa perasaan Encik? Jose membesar dengan baik, itu sahaja. RM50 triliun. Jumlah yang sangat besar. Iya ke? Baguslah, wartawan keliru. Jumlah astronomi RM50 triliun nampaknya tidak menimbulkan sebarang emosi padanya. Encik Hisham, kenapa Encik kekal di sana masa itu? Encik boleh berundur. Hishamuddin melihat keluar tingkap seketika, dan kemudian dia berkata perlahan-lahan, manusia tidak boleh meninggalkan manusia lain. Itu sahaja. Rakaman wawancara itu tersebar ke seluruh dunia. Suara tenang lelaki tua 77 tahun itu. Manusia tidak boleh meninggalkan manusia lain. Kata-kata mudah, tetapi beratnya tidak terhingga. Kuasa besar mula berundur setapak demi setapak. Amerika Syarikat bergerak dahulu. Jabatan negara mengeluarkan kenyataan. Kami menghormati keputusan berdaulat Angola. Langkah yang perlu bertukar menjadi menghormati. Armada ketujuh mula berundur. China juga berundur. Mereka membatalkan tuntutan bayaran balik pinjaman segera. Selesaikan secara damai melalui perbincangan dua hala. Ungkapan diplomatik yang bermaksud penarikan balik de facto. Perancis juga menghentikan pertimbangan sekatan EU. Kabar angin mengatakan presiden sendiri menelepon presiden Angola untuk menyatakan rasa kesal. Benar atau tidak, situasi itu reda dalam masa 4 hari. 30 kapal perang beredar. Ugutan RM50 triliun gagal. Media global melaporkan, logik kuasa kalah kepada logik hati. Ada sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan wang. Malaysia, tanpa melepaskan, walaupun satu peluru, mengalahkan kuasa besar. Saya melihat berita itu dan berpikir, selama 25 tahun, saya menganalisis konflik sumber. Saya melihat orang mati demi minyak, berlian, tanah jarang. Pihak yang menang sentiasa sama. Pihak yang mempunyai wang, pihak yang mempunyai senjata, pihak yang mempunyai kuasa. Tetapi kali ini berbeza. Sebuah buku nota lama mengalahkan 30 kapal perang. Budi 23 tahun mengalahkan 50 triliun. Inilah kali pertama saya tahu bahwa perkara seperti ini mungkin berlaku. Sebulan kemudian, Menteri Jose Antonio melawat Malaysia. Tujuan rasmi adalah untuk menandatangani perjanjian kerjasama antara Malaysia dan Angola. Tetapi dia mempunyai tujuan yang lebih penting, bertemu Encik Hishamuddin. Saya mengiringi sebagai salah seorang wartawan. Saya mahu melihat sendiri kesimpulan kisah ini. Menteri Jose tiba di lapangan terbang dengan sut hitam. Tetapi di tangannya, dia memegang buku nota lama itu. Buku nota 23 tahun itu. Sekarang ia lebih usang, dengan kulitnya hampir tanggal sepenuhnya. Menteri, adakah Anda sihat? Tanya pembantunya. Saya baik. Tetapi tangannya bergetar. Jelas dia gugup. Kereta itu menuju ke kawasan pinggir bandar Kuala Lumpur. Semasa memandu di Lebuh Raya, Menteri Jose hanya melihat keluar tingkap pemandangan Malaysia berdesir berlalu.
Blok-blok Pangsapuri, kilang-kilang, ladang. Banyak berubah, dia bergumam. Masa saya datang belajar dulu, kawasan ini masih padang kosong. Kereta berhenti di hadapan blok Pangsapuri. Pangsapuri kelas menengah yang biasa, tidak mewah, tidak daif. Di sini, ya, tingkat 12. Bangunan ini. Menteri turun dari kereta. Semasa menaiki lift, tiada siapa yang bercakap. Tingkat 12, bilik 1203. Dia berdiri di hadapan loceng pintu, tangan Menteri Jose tergantung di udara. Dia tidak dapat menekan butang. Menteri, pembantunya bersuara perlahan. Tunggu sekejap. Sekejap sahaja, air mata menggenang di matanya. 18 tahun. 18 tahun dia menunggu saat ini. Dan 18 tahun dia takut akan saat ini. Dia datang ke Malaysia, belajar, pulang ke Angola, menjadi birokrat, malah menteri. Tetapi dia tidak pernah dapat berdiri di hadapan pintu ini. Bukan karena dia sibuk, karena dia malu. Malu karena masih belum membalas budi. Malu karena masih belum mencapai apa-apa. Tetapi sekarang berbeza. Sekarang, dia boleh berdiri dengan bangga. Menteri Jose menekan loceng pintu. Pinpon. Selepas seketika, pintu dibuka. Seorang lelaki tua 77 tahun berdiri di situ, kedutan yang dalam. Pinggang sedikit bongkok, tetapi matanya sama seperti dahulu. Mata yang sama yang mendirikan jalur gemilang di atas tembok pertahanan 23 tahun lalu. Encik Hishamuddin berhenti bercakap. Dia menyadari lelaki di hadapannya. Jose, ayah. Menteri Jose berlutut. Dia tunduk, hormat sepenuhnya. Anak derhaka ini kembali sekarang. Air mata mengalir dari mata Hishamuddin. Budak bodoh, kenapa baru sekarang datang? Kenapa baru sekarang? Maafkan saya, ayah. Saya benar-benar minta maaf. Sudah, bangun. Encik Hishamuddin membantu Menteri Yose berdiri, dan dia memeluknya. Kedua-dua lelaki itu berpelukan dan menangis seketika. Seorang lelaki tua 77 tahun dan seorang menteri 45 tahun. Ayah dan anak yang bertemu semula selepas 23 tahun. Mereka masuk ke dalam rumah. Ruang tamu kecil, satu sofa, satu TV. Di dinding tergantung gambar berbingkai. Gambar yang diambil di Kuene. Hishamuddin muda dikelilingi penduduk kampung pada hari perasmian sekolah. Dan Jose muda berdiri di sebelahnya. Ingat gambar nih? Ya, hari perasmian sekolah. Ayah sentiasa di sebelah saya. Seperti bayangan, saya sayang ayah. Istri Hishamuddin menghidangkan teh. Dia memberi salam kepada Menteri Jose. Makcik, apa kabar? Ya Allah, Jose, besar betul kamu. Jadi menteri ya? Ya, Makcik. Berkat Makcik, Hishamuddin melambaikan tangan. Sudah, saya tak buat apa-apa. Menteri Jose mengeluarkan buku nota lama dari dadanya. Ayah, saya datang nak pulangkan ini. Hishamuddin mengambil buku nota itu. Dia membukanya. Tulisannya sendiri, padat. Tulisan 23 tahun lalu, tulisan masa mudanya. Mana awak dapat nih? Ayah, berikan kepada saya semasa ayah balik ke Malaysia. Ayah kata, ini milik kamu. Simpanlah. Ya ke? Saya baca ini setiap hari. Masa susah, masa nak putus asa, baca ini. Saya dapat kekuatan. Suara Menteri Yose bergetar. Saya bawa ini ke bilik persidangan PBB. Tanpa ini, saya takkan mampu bertahan. Hishamuddin memulangkan buku nota itu kepada Menteri Jose. Simpanlah, ini bukan milik saya. Dari awal lagi ini milik kamu. Memang saya yang tulis, tapi yang terkandung di dalamnya adalah kisah kamu. Kisah kamu membesar. Kisah kamu bermimpi. Kisah kamu berjaya. Jadi, kamu yang simpan. Menteri Jose memeluk buku nota itu ke dadanya. Terima kasih, ayah. Terima kasih banyak-banyak. Apa yang nak berterima kasih? Saya cuma ada di sisi awak, itu sahaja. Itulah segalanya. Sebab ayah ada di sisi saya boleh sampai ke sini. Kedua-dua mereka berjabat tangan lagi. Tangan yang berkedut dan tangan muda. Dua tangan yang memegang 23 tahun masa. Saya tidak dapat menahan air mata melihat pemandangan itu. 25 tahun saya melihat peperangan dan ketamakan, inilah kali pertama saya tahu detik seperti ini boleh berlaku. Saya meminta wawancara. Encik Hisham, sepatah kata terakhir.
Jika ada sesuatu yang Encik ingin sampaikan kepada dunia, Hishamuddin berfikir sejenak. Kemudian dia berkata, bukan apa-apa yang besar. Hanya, manusia patut saling membantu. Itu sahaja, kata-kata mudah. Tetapi semuanya terkandung di dalamnya. Beberapa bulan berlalu, perjanjian kerjasama Malaysia-Angola berjalan lancar. Pembangunan lombong uranium bermula, dan 70% daripada hasilnya digunakan untuk pembangunan Angola, seperti yang dijanjikan. Sebuah hospital didirikan di kampung. Pasukan perubatan Malaysia ditempatkan di sana untuk menjaga penduduk. Sekolah diperluaskan dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Kelas persediaan universiti juga dibuka. Setiap tahun, puluhan pelajar berangkat ke Malaysia untuk belajar. Mereka adalah generasi muda yang mengikut jejak Menteri Jose. Encik Hishamuddin baru-baru ini menerima anugerah Pingat Kebesaran Malaysia, penghormatan tertinggi yang diberikan kepada orang awam. Dalam majelis anugerah itu, dia berkata ringkas, "Ini bukan milik saya. Ini milik 38 rakan saya yang kekal bersama saya, dan milik 2.000 penduduk kampung Kuene yang percaya dan mengikut kami." Dia masih tinggal di pangsapuri kecil itu. Tiada apa-apa yang berubah walaupun selepas menerima anugerah itu. Rutin harian, bangun pagi, bersiar-siar, makan tengah hari bersama istri, melihat berita, dan tidur. Wartawan bertanya, tidak mahu kekayaan ke? Rm 50 triliun tu. Dia ketawa dan menjawab, apa gunanya wang? Kalau sihat, ada keluarga, ada makanan nak makan, itulah kebahagiaan. Saya belajar banyak semasa merekodkan kisah ini. Selama 25 tahun menganalisis konflik sumber, saya hanya melihat ketamakan manusia, mencetuskan perang demi minyak, melakukan pembunuhan beramai-ramai demi berlian, menggulingkan negara demi tanah jarang. Saya percaya itulah kebenaran dunia. Hukum alam, yang kuat menang, yang lemah kalah. Tetapi saya salah. Seorang lelaki, Encik Hishamuddin bin Abdul Razak, telah membalikkan semua yang saya percayai. Dia meninggalkan Rm 100 juta untuk menyelamatkan 2.000 nyawa. Dia memilih pengorbanan yang tidak bernama daripada layanan wira. Dan 23 tahun kemudian, pengorbanan itu kembali sebagai Rm 50 triliun. Budi tidak akan hilang. Ia pasti akan kembali. Itulah mesej kisah ini kepada dunia. Tamatlah kisah yang saya dengar. Orang Malaysia yang menyelamatkan 2.000 nyawa di padang pasir Angola 23 tahun lalu, dan pilihan Angola untuk membalas budi itu dengan Rm 50 triliun. Bagaimana kisah ini bagi Anda? Ada sesuatu di dunia ini yang tidak boleh dibeli dengan wang. Itu adalah keikhlasan. Dan keikhlasan pasti akan kembali. Jika Anda ingin berkongsi kisah wira-wira ini dengan lebih ramai orang, sila kongsikan video ini untuk memberitahu dunia tentang wira yang dilupakan, Encik Hishamuddin bin Abdul Razak dan 38 orang Malaysia. Klik kecil Anda akan menjadi kekuatan yang besar. Sila subscribe dan like, dan tinggalkan komen. Saya tidak lupa budi. Hati Anda yang terkumpul akan menjadi gema yang lebih besar. Terima kasih.